Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul. Terima kasih kepada anda yang dapatkan video panduan FB Ads Sales penapis saya. Kalau anda semua nak tahu, video ni memang kami buat khas untuk anda kat luar sana yang nak online kan bisnes penapis saya anda. Okey, bukan bermaksud buat offline tak bagus, tapi kita nak tambah channel income kita dengan buat online pula. So dalam video kali ni kita akan belajar step by step. Anda semua jangan risau kalau anda rasa anda newbie, tak pernah buat iklan, tak pernah main Facebook. Jangan risau, kita akan cuba buat satu persatu secara mudah faham, dan kita akan di-explain dengan cara sangat-sangat terperinci supaya anda semua jelas apa yang nak kena dibuat. Okay, so dalam video kali ini kita ada beberapa modul yang kita akan kongsikan. Modul yang pertama adalah Prepare to Launch. Ini adalah modul pertama yang kita akan belajar hari ini berkenaan dengan Prepare to Launch. Modul kedua pula kita akan belajar berkenaan dengan teknik post. Macam mana nak buat posting. Nombor 3, kita akan belajar berkenaan dengan Proven Ads Method. Macam mana cara nak setting FB Ads, nak setting IG Ads ke, supaya kita dapat bawa masuk prospek. Teknik ni kami akan share teknik yang dah proven, yang memang dah ramai peserta kelas, memang dah ramai kita punya klien hasilkan jualan menggunakan teknik ads proven yang kita akan share kejap lagi. Dan last kali kita akan belajar berkenaan dengan ads optimizing, iaitu bila kita dah buat ads, kita kena tahu macam mana cara kita nak monitor ads tu, macam mana cara kita nak optimize ads tu. Itu sangat-sangat penting tuan-puan. So sebab itulah kita release satu panduan lengkap ni daripada modul 1 sampai modul 4. Kita akan cuba share kepada tuan-puan supaya tuan-puan pun boleh buat jualan. Okey, so kita go through dengan modul pertama kita hari ini. Modul pertama kita adalah Prepare to Launch. Dalam modul ni kita ada beberapa topik yang sangat-sangat penting. Okey, secara asas ni adalah sangat-sangat penting sebab tuan-puan kena faham dulu cara nak buat FB Ads. So, topik pertama adalah berkenaan dengan pemahaman FB Ads, pemahaman asas iklan. Okay, pemahaman asas Facebook sendiri, itu yang kita kena belajar. Nombor 2, kita ada juga sediakan bird eye view. Apa sebenarnya kita nak kena buat? Okay, apa sebenarnya teknik-teknik yang kita akan pakai dalam video ni. Dan last kali saya akan sentuh sikit berkenaan dengan mindset. Okay, so kalau kita ready, jom kita mulakan untuk modul nombor 1, iaitu Prepare to Launch. Nombor 1 adalah keperluan dan pemahaman untuk kita mula buat FB Ads. Seperti yang tuan-puan tahu, untuk buat FB Ads kita semestinya perlukan akaun Facebook. Okey. So, seterusnya daripada akaun Facebook kita perlukan juga fanpage. Kita tak boleh buat Facebook Ads menggunakan Facebook personal. Kita kena ada fanpage. Nombor 3, bila kita dah ada fanpage, kita nak buat FB Ads, kita kena ada Ads Manager. Dari mana datang Ads Manager ni kan? Ramai orang tak tahu lagi. Dan nombor 4, semestinya kita kena ada bajet iklan. Okey, bajet iklan ada orang cakap kena letak RM10. Ada orang cakap kena letak RM100. Mana satu sebenarnya yang betul? Okey, kita akan go through dalam video kali ini. Nombor 1, Facebook profile. Saya rasa ada lagi yang geng-geng penapis saya ni, okey, mungkin anda yang sedang menonton video ni tak tahu tentang Facebook profile tu yang mana. Facebook profile adalah Facebook personal yang kita guna, yang kita login Facebook hari-hari tu, itu nama dia Facebook profile. Okay, Facebook profile diperlukan dalam proses untuk buat FB Ads sales penapis saya ni. Sebab apa? Sebab dia adalah main account utama sekali. Facebook profile ni lah kita akan linkkan kepada Facebook page, dan kita akan linkkan juga kepada Facebook Ads Manager. Okay, so kita go through yang nombor 2 pula, iaitu Facebook page. Facebook page ni kita kena buat. Contoh, nama saya Zulfaqar Hashim. Saya nak buat FB Ads, saya nak jual penapis saya. Saya buatlah nama page Zulfaqar Hashim Kuku sebagai contoh. Zulfaqar Hashim Kowe. Itu nama page yang paling simple kita boleh buat. Dan Facebook page ni wujud dia daripada Facebook personal. Okay, wujud dia daripada sini. Daripada sini kita kena tekan create. Lepas tu bila kita dah tekan create, kita wujudlah Facebook fan page. Okey, Facebook page ni kita boleh buat banyak. Tak semestinya satu je kita boleh buat. Sebagai contoh, saya jual penapis saya jual produk-produk lain lagi. Sebagai contoh, saya jual keropok ke, saya jual property ke kan. Kita boleh buat banyak lagi page.
jangan sumbat semua bisnes ke dalam satu page. Okay, itu tak berapa sesuai. Kecuali kalau anda gunakan teknik personal branding, itu boleh lah. Tapi kalau kita nak buat produk A, nak buat produk B, produk C, jangan campur di dalam satu page. Kita buat je banyak page, sebab nak buat Facebook page sangat-sangat senang, dan buat Facebook page percuma. Okay, buat Facebook ad kena bayar, buat Facebook page percuma. Okay, seterusnya, ada orang cakap, saya kena ada ramai ke likers, macam kat depan sekarang kan, Facebook page Fazura ni 30,000 likers. Saya kena ada ramai ke likers baru kita boleh buat ads? Okay, sebenarnya itu tak betul. Facebook page anda buat sekarang, tak ada orang like seorang pun lagi, kita dah terus boleh buat FB ads. Okay, kena ingat yang tu, walaupun tak ada orang like sekalipun, kita masih boleh buat FB ads. Okay, seterusnya, Facebook page ni, satu page yang sama, kita boleh lantik ramai admin. Sebagai contoh, saya buat bisnes jual kowe. Facebook page saya, nama dia Zul Kowe sebagai contoh. Saya boleh lantik kawan saya jadi admin dekat saya punya Facebook page. Benda macam ni saya memang sarankan kita jangan kita seorang je admin dekat Facebook page nanti. Sebab kalaulah Facebook account personal kita ni disable, habislah Facebook page tu, tak boleh pakai. Tak ada orang dah boleh akses. Sebab kita seorang je admin. So, saya cadangkan untuk kita buat Facebook page, lantiklah 2-3 orang yang lain sebagai admin dekat kita punya Facebook page. Okay, bila kita dah lantik ramai admin, contoh saya dah lantik wife saya seorang, saya lantik kawan saya seorang, saya lantik ayah saya seorang jadi admin. Okay, admin lain pun sebenarnya dia boleh buat FB ads menggunakan Facebook page kita. Okay, admin lain dia boleh buat FB ads gunakan Facebook page kita, tapi yang bayarnya adalah dia. Contoh, saya lantik kawan saya tadi jadi admin dekat page saya, Zul Kowe. Lepas tu yang buat FB ad-nya saya sepatutnya, tapi tiba-tibalah saya macam alamak, akaun saya ni kenapa susah sangat nak buat FB ad ni, asyik tak boleh nak place order je sebagai contoh. Saya pun cakap kawan saya, kau tolonglah buat FB ad jap dekat Facebook page kau, dekat Facebook kau, gunakan page aku, sebab kau kan dah admin dekat page aku. Dia pun buat FB ads. Okay, yang bayarnya dia, kecuali kalau saya bagi kad bank saya dekat dia, barulah yang bayarnya dia tapi pakai duit saya. Okey, jelasnya kat situ. Itu penjelasan untuk Facebook page, iaitu Facebook page ni wujudnya daripada Facebook profile kita. Facebook page kita boleh buat banyak, tak semestinya buat satu sahaja. Tak ada likers pun kita boleh buat FB ads. Tak perlu tunggu likers ada ramai baru nak buat FB ad. Okey, tak ada likers terus boleh buat FB ad. Facebook page juga kita boleh lantik ramai orang jadi admin. Tak semestinya kita seorang, kita boleh lantik seramai mungkin yang nak jadi admin. Seterusnya, admin lain yang kita lantik tu, mereka boleh run FB ads menggunakan page kita, tapi yang bayarnya adalah dia, sebab dia run daripada Facebook personal dia. Okey, jelas setakat ni. Kita pergi ke nombor 3, iaitu Ads Manager. Ini yang ramai orang tertanya, Ads Manager ni yang mana? Saya tak tahu pun, saya nampak page je. Betul tak? Alright, Facebook Ads Manager ni kalau nak tahu, dia memang dah wujud daripada Facebook profile masing-masing. Okay, semua orang yang ada Facebook account, semua orang layak untuk buat FB Ads. Dia memang wujud daripada Facebook profile kita. Okay, satu Ads Manager account kita boleh run dekat banyak fanpage. Sebagai contoh, saya ada 5 bisnes. Saya run FB Ads semua daripada Facebook profile saya, daripada Facebook Ads Manager saya. Saya tak gunakan Facebook page yang lain, saya tak gunakan Facebook Ads lain, saya gunakan Facebook Ads saya. Okay, sebab apa saya cakap macam tu? Sebab ada orang tanya saya, alamak, saya nak buat bisnes baru, saya kena buat Facebook baru ke? Okay, pakai je Facebook sama. Okay, untuk fanpage tadi, tak ada orang pun nampak siapa admin page. Untuk Ads Manager ni pun sama, tak ada orang nampak siapa sebenarnya admin yang buat ads. Okay, contohlah, saya ada peserta kelas saya cakap, saya tak nak orang tahu saya buat bisnes ni, so saya buat akaun barulah. Okay, sebenarnya tak perlu pun buat akaun baru, sebab tak ada orang tahu pun siapa admin page tu. Macam kita pun tak tahu kan siapa admin page Bulletin Utama, betul tak? Kita tak tahu siapa admin page. Sama dengan Ads Manager, tak ada orang tahu pun siapa sebenarnya yang bayar sponsor ads tu. Okey, jelas setakat ni. Kita pergi ke seterusnya, iaitu bajet iklan. Untuk pengetahuan anda semua, FB ad ni bukan percuma. Yang kita buat marketing dekat Facebook tu, kita post kat Facebook profile, kita tag kawan, kita post kat Facebook group, itu nama dia free cost marketing.
Yang kita buat sekarang ni adalah Facebook Ad. Facebook Ad ni kita bayar kat Facebook supaya dia pergi keluarkan iklan kita kepada potential prospect. Sebab tu saya cakap Facebook Ad ni tak percuma. Kita kena bayar. Okey. Untuk buat Facebook Ad, kalau kita setakat nak cuba-cuba buat FB Ad tu, nak letak bajet RM5 sehari, RM10 sehari, saya memang tak suggest tu terang saya cakap, saya memang tak suggest. Sebab apa? Sebab kalau nak dapatkan prospek, saya memang tak suggest. Tapi kalau setakat nak try-try, nak bazir duit, nak bagi orang nampak semata-mata, itu boleh. Sebab Facebook ni ada beberapa tujuan, Facebook Ads ni. Satu, semestinya kita nak kuatkan kita punya branding, iaitu bagi orang nampak kita punya iklan. Nombor dua, ada orang buat FB Ad dan majority apa yang kita nak belajar hari ni adalah kita nak buat sales menggunakan Facebook Ads, iaitu buat sales tu macam mana? Kita akan buat iklan supaya Facebook bagi kita prospek. Kita buat FB Ad, Facebook akan hantar kat kita prospek. Daripada prospek itulah kita akan buat closing supaya terjadinya sales. Okay, so bila nak buat FB Ad untuk dapatkan sales, semestinya kos dia tak murah. Kos dia hanya sesuai untuk orang yang willing to spend, iaitu orang yang sanggup bayar FB Ads. Berapa banyak sebenarnya kos tu? Tak banyak pun. Untuk satu iklan kita nak dapatkan prospek, kita kena spend RM30 ke RM60 minimum sehari. Okey, RM30 ke RM60 minimum sehari untuk dapatkan prospek. Berapa banyak prospek saya boleh dapat kalau dengan bajet banyak tu? Itu terpulang kepada apa? Kepada kita punya skills, terpulang kepada kita punya gambar, terpulang kepada kita punya copywriting, terpulang kepada kita punya page. Banyak sangat faktor sebenarnya. Sebab tu saya tak boleh nak cakap terus terang berapa sebenarnya harga untuk dapat seorang prospek. Okey, lain orang, lain setting, lain masa, lain gambar, lain page, lain ads account, lain orang buat, lain result dia. Memang takkan sama. Okay, dia tak macam pergi kat TV, pergi kat billboard, pergi kat marketing channel offline lain. Itu memang dah ada fix harga. Nak naik billboard kat sini, harga dia RM12,000 sebulan, setahun. Contoh macam tu. Facebook Ad tak. Dia bergantung pada cara kita setting, bergantung pada skill kita, gambar kita pakai. Banyak faktor yang bila dicampur algoritma dia tu, okay, bila dicampur, rupa-rupanya kos untuk dapat prospek kita RM6 sebagai contoh. Hari ni, esok lain pula kos dia. So sebab tu penting kita belajar juga kejap lagi. Dan topik last kita nanti, ads optimizing, macam mana kita nak optimize iklan. Okay, FB Ad ni ada dua jenis cara pembayaran. Ini saya nak tekankan awal-awal sebab ramai orang confuse. Facebook Ads, nombor satu, kita boleh bayar dia menggunakan kad kredit ataupun kad debit. Pembayaran macam ni kita panggil dia auto debit punya payment. Auto debit bermaksud kita masukkan nombor kad dalam akaun Facebook. Lepas tu bila Facebook nak pakai duit, dia akan sedut automatik daripada kita punya akaun. Okey, itu cara pembayaran nombor satu. Cara pembayaran nombor dua adalah menggunakan kaedah top up. Kita top up duit dalam akaun Facebook, contohnya RM200. Dia akan guna, bila kita run FB Ad, dia akan guna sampai duit terhabis. Nak sambung boleh, top up lagi sekali. Itu dua jenis cara pembayaran untuk Facebook Ads. Cara pembayaran pertama tadi adalah auto debit tu. Saya nak tambah sikit lagi. Bila dia potong duit kita, untuk auto debit untuk top up memang automatik potong. Untuk auto debit ni, bila dia potong duit kita sebenarnya, dia potong, ada dua cara lagi untuk dia potong. Cara yang wajib potong adalah hujung bulan. Sebelum masuk bulan baru, walaupun kita dah spend 1 sen, dia akan potong dalam kad kita. Maksud dia spend lah banyak pun, hujung bulan ada je amount sebelum masuk bulan baru, dia akan potong terus. Kalau tak potong, account error dia tulis. Bermaksud kita ada masalah dengan billing. Cara dia pemotongan nombor 2 bergantung pada usia ads account, bergantung pada tempoh matang ads account. Lagi matang kita punya ads account, lagi banyak kita dapat berhutang dengan Facebook. So macam contohlah, anda ini adalah first time anda nak buat ads hari ni. Lepas tengok video ni, first time nak buat ads. Bila Facebook akan potong? Selalunya dia akan charge kita RM6 yang pertama, dia akan sedut terus duit dalam bank. Ataupun RM9 ataupun RM15. Terpulanglah pada akaun masing-masing. Nak tahu tu, kena pergi dekat Ads Manager Billing. Okay, so itu untuk nombor 4 berkenaan dengan bajet iklan. Okay, topik nombor 2 yang kita nak belajar hari ni adalah
jenis paparan iklan. Sebenarnya, dekat mana Facebook keluarkan kita punya iklan? Facebook ad, IG ad semua kan. Kalau nak tahu, Facebook ad dengan IG ad ni buat dekat Facebook. Benda yang sama. Tak lama lagi akan ada WhatsApp ads pun buat dekat Facebook. So, paparan iklan kita panggil dia placement. Kat mana Facebook keluarkan kita punya iklan? Facebook dia keluarkan iklan kita as a sponsor. Pergi dekat Instagram nampak sponsor, betul lah tu iklan. FB ad, IG ads kan. Pergi dekat Facebook, telefon ke mobile newsfeed sebagai contoh, nampak sponsor, itu pun sama iklan. Pergi kat laptop, buka laptop nampak sponsor, itu pun iklan. So paparan iklan, kalau anda semua nak tahu, kita boleh pilih. Kita boleh pilih nak automatic, maksud dia kita cari kat Facebook, lantak kau lah kena nak keluarkan kat mana pun. Ataupun kita boleh pilih spesifik. Contoh saya nak iklan saya keluar dekat Facebook mobile newsfeed sahaja. Facebook akan set iklan kita keluar dekat telefon sahaja. Ataupun saya nak iklan saya ni keluar dekat Facebook story. Bila kita set keluar kat Facebook story, Facebook akan keluarkan iklan kita dekat Facebook story saja. Sama dengan Instagram, konsep dia sama macam tu. Okey, itu untuk paparan iklan. Asalkan nampak sponsor tu, itu maksud dia iklan Facebook lah. Dan kita boleh pilih kita nak dia sponsor kat mana, kat laptop, kat desktop ke, dekat dalam video pun boleh. Okey, banyak placement dia, nanti kita akan go through dalam video seterusnya nanti. Okey, seterusnya berkenaan dengan teknik yang kita akan gunakan. Teknik yang kita akan gunakan dalam video ni adalah kita akan buat, nombor satu yang kita tengah buat sekarang adalah faham dulu FB Ads. Maksud dia faham dulu apa asas Facebook. Nanti kita akan faham lagi detail berkenaan dengan Facebook Ads. Nombor dua, kita akan belajar berkenaan dengan buat ayat. Okay, lepas dalam video ni kita akan go through untuk video teknik post nanti. Teknik post adalah berkenaan dengan topik macam nak hasilkan ayat, macam nak hasilkan posting, macam nak gunakan gambar yang bagus. Okey. Apa yang kita buat nanti adalah untuk tarik minat prospek. Itu dalam modul nombor 2 nanti. Modul nombor 3 kita akan belajar setting ads. Okey. Saya dengan gembiranya ingin memaklumkan bahawa dalam video kali ini kita tak akan belajar satu setting sahaja. Kita akan belajar 2 jenis setting, iaitu nombor 1 kita akan gunakan Messenger Ads, nombor 2 kita akan gunakan WhatsApp, iaitu tarik prospek masuk ke WhatsApp. Okay. Nombor 1 kita akan belajar cara nak buat FB Ads supaya orang message kita dekat page. Nombor 2 kita akan belajar cara buat FB Ads untuk tarik orang masuk ke WhatsApp. Saya akan ajar dua-dua, terpulang kepada anda nak pakai yang mana. Dua-dua ni memang proven untuk jual penapis air. Okey? Dan last kali bila kita dah belajar nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni wajib belajar. Sebab apa? Nombor 4 kita akan belajar berkenaan dengan cara nak jaga ads. Okey, belajar apa nak buat kalau iklan tak menjadi. Apa nak buat kalau iklan rasa slow. Apa step kita kena buat. Itu yang ramai orang fail. Sebab apa? Dia tahu buat iklan je. Lepas tu iklan tak jadi, tak tahu pun sebab apa. Tapi dia buat lagi iklan. Dia buat mistake. Maksud dia langgar dinding. Dia tak fokus kepada solve problem tu. Okay. So, sebenarnya mudah ke senang sebenarnya nak buat FB ad, nak follow apa yang saya akan ajar kejap lagi. Actually video ni kita dah berikan kepada beberapa orang yang buat bisnes penepis air. 90% daripada yang dah tonton video ni mengatakan video ni adalah teknik yang saya akan jelaskan dalam video-video nombor 2, nombor 3, nombor 4 nanti mudah faham. Okay, insyaAllah mudah faham. Dan daripada 100%, 10% yang bukan cakap susah faham, tapi dia kena ulang video tu beberapa kali. Sebab apa? Sebab dia ni jenis slow learner. So kalau anda katakan anda seorang yang slow learner, mengatakan yang anda tu seorang yang buta IT ke, macam susah nak faham ke, tolong sangat-sangat ulang video ini berkali-kali. Tak berkali-kali tu maksudnya bukan sampai 10 kali lah, ulang sampai 2-3 kali. Saya rasa mungkin dah dapat catch up dah sebenarnya apa yang kita cuba buat. Sebab apa? Sebab memang dah terbukti orang yang slow learner ni, kalau dia belajar, tonton lagi, dia kena faham lagi lebih daripada orang lain, dia akan lebih mudah faham. Okey. Sebenarnya saya pun sama, seorang yang slow learner juga sebenarnya, tapi saya fokus. Bila saya buat something, saya akan fokus, saya akan buat betul-betul. Saya akan abaikan benda lain. Saya tak akan curi masa pergi buat sana sini. Saya akan fokus pada benda tu. Memang saya akan senang faham.
Okey, itu cara saya. Dan saya percaya kalau anda seorang yang slow learner, anda pun boleh belajar dan boleh faham video ni dengan mudah juga. Cuma kena ulang beberapa kali. Okey. So, topik seterusnya dalam modul yang pertama kita, ini topik terakhir kita hari ini adalah mindset. Saya nak mention sangat awal-awal dalam, sebelum anda buat iklan lagi, saya nak mention tentang mindset. Sebab apa? Sebab ramai orang ada mindset salah dengan Facebook Ads. Seperti diwar-warkan kat luar sana, Facebook Ads ni murah, Facebook Ads ni mudah. Okay, benda tu sebenarnya tak berapa tepat. Okay, Facebook Ads takkan jadi murah kalau kita tak pandai buat, kalau kita tak ada ilmu. Facebook Ads takkan jadi mudah kalau kita tak tahu buat dengan cara yang betul dan kita tak ada ilmu. Okey, ilmu tu penting kat sini. Saya percaya anda semua beli panduan yang anda sedang tonton sekarang ni sebab anda memang perlukan ilmu, betul tak? So, saya nak explain awal-awal. Kalau anda buat FB Ads untuk dapatkan sales penapis air ni, nak jual penapis air anda nak dapatkan sales, tapi nak sales dengan cepat, sebenarnya benda tu susah nak dapat. Sebab apa? Sebab banyak faktor untuk kita buat, untuk yang main peranan untuk kita dapatkan prospek. Banyak sangat faktor dia. Sebagai contoh, faktor bajet. Okay, nombor 2 yang saya tulis tu, spend rendah tapi result nak tinggi. Spend FB Ad RM30 tapi bajet spend FB Ad RM30, contoh rendah lah, sebagai contoh RM10, RM20, RM30, tapi expect dapat jadi top sales. Itu susah lah macam tu. Betul. Memang kita ada testimoni. Saya ada testimoni yang mengatakan spend RM10 dapat jual 10 unit. Ada, kita ada testimoni. Cuma saya tak publish benda tu sebab benda tu susah sangat untuk orang capai. Dia bergantung pada cara kita buat closing sebenarnya. Okay, saya sendiri tak jual penapis air, tapi saya banyak tolong orang jual penapis air. Saya memang ada student yang memang fokus, dia grow dengan cara datang kelas saya, dengan cara belajar dengan saya. Alhamdulillah dia berjaya buat sales banyak juga. Dan saya pun banyak train orang yang jual penapis air daripada Kuku dengan Kowil lah, antara yang agak tinggi yang datang belajar dengan saya. Jumlah orang yang ramai datang belajar dengan saya. Alhamdulillah, mereka yang buat, betul-betul buat, kita memang ada dapat testimoni banyak. Dan orang yang tak berjaya buat tu sebenarnya orang yang datang dengan alasan banyak. Okay, alasan balik tak buat, lepas tu bila rasa tengok orang yang buat baru rasa nak buat, lepas tu buat pun hangat-hangat teh ayam, orang macam tu. Okay, so nombor 1 saya nak share cepat memang agak susah. Tambah-tambah kita yang baru belajar hari ni, kena practice, keep buat. Okay, lebur duit sikit, kata bakar duit sikit kan. Nombor 2, spend rendah result tinggi pun sama. Itu adalah mindset yang salah juga sebenarnya. Sebab spend rendah, result dia pun rendah. Spend tinggi, result dia tinggi. Dengan syarat spend tinggi dengan cara orang ada ilmu. Okay? Ilmu sangat-sangat penting. Terima kasih kepada tuan-tuan yang dapatkan video panduan ni. Saya percaya anda semua memang gilakan ilmu. Sebab apa? Sebab saya tahu kalau anda tak nak ilmu, anda tak beli pun video panduan ni. Betul tak? Main dengan cara lama. Saya rasa anda semua memang orang yang nak ubah hidup, nak cara lebih mudah, nak bukan maksud saya buat cara offline tu susah, tak, saya tak ada masukkan pun. Cuma apa yang saya tahu, ala-ala kita dah buat offline, kita buatlah juga satu lagi online, sambil-sambil menunggu orang. Contohlah kita buka booth kat mall kan, saya menunggu orang datang, orang masa musim orang tak ramai. Masa kalau kita buat online, saya menunggu tu, boleh kita buat closing dekat online, betul tak? Kita tambah kita punya channel income. Okay, so saya rasa itu sahaja video kita kali ni. Untuk modul yang pertama, iaitu prepare to launch. Itu adalah modul kita pertama. Saya rasa itu sahaja. Kita sambung dalam video seterusnya, iaitu topik nombor 2, topik teknik post. Okay, kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.